إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع الحمد لله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على خير كفاعله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله. Saya hormati Tuan Pengacara Majlis, Tuan Haji Masri nak balas bantun tak berhenti. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi dan barisan pengurusan masjid, barisan imam, ahli jawatan kuasa, barisan Bilal, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita mempersembahkan, istilahnya menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita dapat hadir ke rumah Allah. Masya-Allah. Sebab itulah memang dituntut kepada setiap orang mukmin, orang muslim ini bersyukur di atas segala pemberian Allah Taala. Kalau kita nak bandingkan dengan kita bersyukur, berterima kasih dengan makhluk, kadang-kadang lebih banyak daripada berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Orang baru kita makan, pergi kedai, orang baru belanja kita roti canai, satu teh, kita punya suka, siapa ya orang tu? Syukur kita rasa. Nak terima kasih, nak tahu siapa orang yang belanja. Masya Allah. Tapi tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid Taman Guru, Masjid Al-Muallimin, kalau kita lihat, kita renung bagaimana kita nak memanjatkan syukur kita sentiasa kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Penawar Hati, antara tanda kita nak mengimplikasikan syukur kita kepada Allah dengan kita menggunakan seluruh anggota kita dalam ketaatan kepada Allah. Dapat hadir ke rumah Allah, Masya Allah, rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah. Mungkin ada di antara kita daripada pagi tadi sampai hari ini, sampai malam ketika ini, belum lagi mengucapkan Alhamdulillah, kan? Allahu Akbar. Jadi kita syukurlah pada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita duduk di rumah Allah, beriktikaf bersama-sama pada malam ni. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata kita nak memperingati, alhamdulillah, nak memperingati peristiwa, kita kata peristiwa ataupun suatu perkara yang kita kata suatu perkara yang besar, yang azim, perkara yang azim yang berlaku kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi asbab, yang menjadi sebab kita hari ini dapat beribadah, dapat menyebut nama Allah, dapat melakukan amalan-amalan ibadat, zikir, baca Quran dengan mudah. Sebab apa? Sebab pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan orang-orang yang terdahulu yang bersama Nabi SAW. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita bercerita tentang hijrah, hijrah, kita ni alhamdulillah, kita semalam kita dah baca, semalam 2 hari lepas, semalam 2 hari lepas kita dah baca doa awal tahun dan doa akhir tahun. Masya-Allah, itu yang dianjurkan ulama, supaya hikmah kita baca doa akhir tahun, supaya kita dapat mengakhirkan hari kita dalam tahun tersebut dengan amalan yang baik. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amal itu diterima pada akhirnya, pada pengakhirannya. Jadi maksudnya kita naklah di akhir tahun, iaitu di akhir-akhir tahun tu, Allah Ta'ala tengok amal kita ialah amal kebaikan, maka Allah terima semua amal kita. Begitu juga pada awal tahun kita mulakan dengan doa, dengan amal-amal kebaikan. Begitu juga kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sepanjang tahun ini dengan dimudahkan dengan amal-amal kebaikan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita terus dibagi taufik dan hidayah oleh Allah untuk istiqamah, untuk sama-sama istiqamah, untuk sama-sama terus dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat dirahmati Allah, bila kata-kata hijrah tadi, bila kita tak, contohnya lah pihak masjid tak ada nak buat majlis seperti ini, contohnya seperti malam ni, maka kadang-kadang kita akan lupa. Jadi inisiatif lah sebenarnya, masya-Allah, kan, memang tidak ada dalam kitab dianjurkan buat majlis ini, ingatlah hijrah, tak. Tapi ini satu cara untuk bagaimana kita ni yang jauh daripada zaman Nabi SAW. Kalau kita tengok tahun hijrah berapa? 1445 dah sekarang kan. Masya-Allah, jauh daripada zaman Nabi SAW. Kalau kita tak cerita, tak ulang-ulang, perkara itu akan dilupakan. Lagi-lagi anak-anak muda kita sekarang, tuan-tuan, hadirin hadirat dirahmati Allah, kan, kita sendiri kan, kita kata dah menganjak umur kan, pun kadang-kadang lupa. Setahun sekali kadang-kadang cerita tentang peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Apa yang kita nak dapat daripada hakikat kisah hijrahnya Nabi SAW. Allahu Akbar. Hadirin hadirat dirahmati Allah, hijrahnya Nabi SAW ni sebenarnya kalau kita tengok daripada kitab-kitab sirah, dah bermula hijrah yang sebenar yang kita tahu ialah hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, seperti mana tuan pengacara majlis beritahu tadi kan. Kalau tengok dalam kitab sirah, Nabi SAW dah mengarahkan, dah memberi galakan kepada sahabat-sahabat supaya berhijrah tu lebih awal lagi. Antaranya yang pertama, antara hijrah yang awal ialah hijrahnya sahabat-sahabat yang diperintahkan oleh Nabi ke Habsyah, ke satu negara yang bernama Habsyah, iaitu Ethiopia kalau kita kata nama sekarang lah, belah Afrika sana. Hijrah ni berlaku kerana apa? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam ditindas. Ketika awalnya dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada awal lagi Islam ini ditindas. Islam ini, orang-orang Islam diseksa, kan? Tidak diberi hak yang sepatutnya, kan? Masya-Allah, kan, lahirlah orang-orang mujahidah yang awal Islam, daripada Islam, seperti Sumayyah, kan, radhiyallahu anha, kan? Kita kata orang yang diseksa seperti Khabbab Al-Arrad, beberapa orang sahabat Nabi lain yang masyhur pada kehidupan awal Islam mereka. Allahu Akbar. Jadi pada hijrah ke Habsyah, pada waktu itu yang pergi ke Habsyah dia ada 2 gelombang. Gelombang yang pertama, 11 orang di antara sahabat Nabi telah pergi ke Habsyah, kerana Nabi SAW sendiri mengetahui raja pemerintah Habsyah ialah satu orang raja yang baik, walaupun pada ketika itu dia tidak Islam. Dan ada setengah riwayat mengatakan di akhir hayatnya dia dapat terima Islam.
Jadi bila mana tahu je orang-orang Islam di sana dibela, kita kata dijaga ataupun dipelihara oleh orang-orang Ethiopia, orang-orang Habsyah, maka datang gelombang yang kedua, pergi hijrah ke sana. Hijrah. Jadi tuan-tuan, hijrah ni pindah ke satu tempat untuk mencari kebaikan ataupun untuk mencari sesuatu yang menenangkan jiwa. Begitulah yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Hadirin hadirat dirahmati Allah Ta'ala. Jadi disebabkan asakan demi asakan, kita kata kepedihan yang dirasai oleh orang Islam, maka bertambah 73 orang pula dalam sirah pergi ke Habsyah untuk berada di bawah pemeliharaan ataupun bawah pemerhatian orang-orang Habsyah. Didapat, kita kata, dilayan dengan baik, diberikan tempat oleh Raja Habsyah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, pada tahun ke-10 kenabian Nabi SAW, pada ketika itu umur Nabi 50 tahun. Nabi terima wahyu untuk melaksanakan dakwah ini pada umur 40. Daripada umur 50, Nabi SAW memikirkan lagi bagaimana kebaikan boleh didapati di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi sebab apa? Nabi merasakan perlunya ada penambahbaikan dalam dakwahnya Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW ni dipanggil da'i. Nabi SAW ni dipanggil da'i yang menyeru, yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada umur Nabi SAW yang ke-50, pada tahun 10 tahun ke-10 kenabian Nabi SAW, Nabi berhasrat untuk pergi ke Taif. Kalau kita tengok sirah Nabi berhasrat menuju ke Taif untuk berdakwah di sana. Nak jadikan Taif ni sebagai pusat dakwah Nabi SAW. Dan pada ketika itu juga, pada masa yang sama, ada kerabat Nabi di sana. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat dirahmati Allah, kita ni kalau ada keluarga di satu tempat, kita akan rasa insya-Allah ada kabel. Ada kabel, ada orang boleh bantulah. Ada orang boleh turut serta. Tetapi tuan-tuan, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila Nabi pergi ke Taif, rupanya tersilap. Bahkan orang-orang Taif, pembesar-pembesar Taif langsung tak menerima Nabi SAW. Tak terima Nabi SAW. Bahkan cara mereka menghina Nabi SAW bukan dengan mereka sendiri, pembesar-pembesar, orang tua-tua di kalangan mereka yang menghalau. Tak, dikirim budak-budak. Dikirim budak-budak untuk baling batu kepada Nabi SAW. Untuk apa? Hunjamkan batu kepada Nabi SAW. Sepanjang jalan tu. Allahu Akbar. Sampai ulama, ada setengah ulama kata bila Nabi SAW berjalan tu, darah yang mengalir daripada hasil balingan batu daripada budak-budak tadi, anak-anak tadi, sehingga kan bertakung di kasut selipernya Nabi SAW. Sampai ada ulama kata siap ada bunyi, trek masih bunyinya darah tadi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu fikirnya risau Nabi SAW. Jadi sampaikan pada ketika itu, datanglah malaikat Jibril dan beberapa malaikat, dikatakan malaikat penjaga gunung, mempelawa, menawarkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, nak tak kalau aku perintahkan malaikat ni, kata Jibril, malaikat penjaga gunung ni untuk, kebetulan Taif, kota Taif tu, siapa yang pernah pergi umrah atau haji mungkin pernah singgah ke Taif kan. Taif ni dikatakan sebagai Cameron Highlandnya Mekah. Masya-Allah. Kan? Sejuk, tempat sejuk. Kalau sejuk betul. Masa zaman saya pergi, masa tahun saya pergi tu, masya-Allah berkabus. Memang sejuk sana. Jadi dia di antara dua bukit. Kalau kau perintahkan dilagakan bukit, hancurlah penduduk Taif. Disebabkan kesiannya kan, perasaan malaikat tadi kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW pada ketika itu bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Zaid
punyalah, janganlah baling, janganlah. Dengan dia sekali pun kena baling batu. Masya-Allah. Panjanglah cerita tu kan, dakwahnya Nabi di situ. Tapi apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat penjaga bukit tadi? Wahai malaikat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kan aku hanya berdoa wahai malaikat, ya Allah berilah hidayah kepada kaumku ini, penduduk Taif ini. Fa innahum la ya'lamun. Maka sesungguhnya mereka tak tahu. Kalau mereka tahu ni dakwah yang hak, ini agama yang hak, pasti mereka akan follow, mereka akan ikut. Jadi ulama bagi kita, tuan-tuan, hadirin hadirat dirahmati Allah, berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah lahir daripada keturunan penduduk Taif ini pendakwah yang bernama Muhammad bin Qasim. Yang mana pendakwah inilah yang telah membuka benua Hind. Dia telah bawa agama Islam di India, yang menyebabkan hari ini India terima Islam. Banyak orang India terima. Orang India ramai kan. Kita kata memang dia minoriti Islam, tapi dia lebih ramai daripada penduduk Malaysia. Orang India, orang Islam dia. Jadi sebab apa? Berkatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan kesabaran Nabi tadi, Allah Ta'ala lahirkan daripada penduduk Taif tadi orang yang bawa agama, walaupun atuk nenek moyang mereka tu orang yang hina Nabi SAW. Itulah sifat pendakwah, sifatnya Nabi SAW. Masya Allah kan, dia makan doakan kebaikan, balas baik dibalas baik, yang tak baik pun dibalas baik. Itu sifat Nabi SAW. Hadirin hadirat rahmati Allah. Lepas tu Nabi SAW pulang ke Mekah, masih lagi ditindas, masih lagi bersama sahabat-sahabat diseksa. Allahu Akbar. Sehingga kan ada peristiwa mereka ni dikurung di lembah Abi Talib, tak makan, tak dibagi jual beli dengan puak-puak mereka, orang kafir Quraisy ini. Tak tahu nak ambil kat mana sumber makanan. Allahu Akbar. Sehinggalah beberapa orang-orang pembesar Mekah kita menjamin Nabi dan orang Islam yang lain. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW tak putus asa, terus Nabi SAW fikir lagi apa yang boleh dibuat, apa yang boleh dilakukan untuk menyebarkan agama pada ketika itu. Itu sifat dai ni, dia sentiasa, ulama kata dai ni dia punya sifat dia kena macam lautan. Apa pun berlaku tetap terus maju kan, untuk mengerjakan, untuk menyampaikan perintah Allah, untuk menyampaikan amanah. Kan? Dia kena macam langit luas. Tak ada je strategi, ada je cara, walaupun dalam keadaan susah. Maka Nabi SAW terfikir setiap tahun berlakunya haji, dan peristiwa haji, kita kata amalan haji ini memang daripada zaman diciptakan Kaabah, iaitu daripada Nabi Ibrahim AS. Sampailah ketika zaman Nabi SAW, walaupun mereka datang istilahnya haji, tapi dengan cara masing-masing. Sebab tu kalau kita dengar orang-orang Quraisy ini, kalau mereka bertawaf di keliling Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian, lelaki di siang hari, perempuan di malam hari, ada dalam sirah. Allahu Akbar. Dan penuh berhala yang ada dalam Kaabah, yang ada dalam Kaabah tersebut. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Maka Nabi SAW berfikir, inilah mungkin cara kan, Nabi berdakwah kepada kabilah yang datang, kabilah Arab yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Jadi Nabi pergi ke satu kabilah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah kamu la ilaha illallah tuflihu, kamu akan berjaya. Kan? Pada ketika itu mereka, dalam hati mereka kata, bolehkah aku ni beriman dengan satu Tuhan, kata dia. Sebab itulah kalau di keliling Kaabah tu, dalam kita tak sirah orang-orang Quraisy, Tuhan hujan ini, Tuhan apa panas ini, Tuhan kalau kemarau ini Tuhan dia. Masya-Allah. Itu yang berlaku pada ketika itu. Dipanggil orang-orang jahiliah. Sebab tu mereka ni dipanggil jahil, tak tahu kan, tak reti. Sebab tu bila Nabi dakwah, ajak mereka mentauhidkan Allah. Sehingga kan Nabi tak ada, dalam sirah tak ada pun kita dengar Nabi membantai ataupun memecahkan berhala. Tetapi orang-orang yang menyembah berhala itu sendiri yang membuang ataupun kita kata menghapuskan berhala-berhala yang di keliling Kaabah tersebut.
Hadirin hadirat dirahmati Allah. Jadi pada tahun tersebut, kalau dalam riwayat ini mengatakan tahun ke-11, pada itu umur Nabi 51 tahun. Tahun kenabian Nabi tahun yang ke-11. Jumpa kabilah ni tak terima. Sampai kan ada dalam riwayat sahabat-sahabat melihat Nabi ditendang keluar dari kemah, masuk dari kemah lain. Nabi ditendang lagi, keluar, semata-mata nak mengajak manusia betul-betul mentauhidkan Allah. Allahu Akbar. Tak putus asa tuan-tuan. Ini sifat Nabi SAW. Sampailah Nabi bertemu dengan satu kabilah, yang mana kabilah tadi daripada Madinah, Yathrib. Yathrib ni nama asal kota Madinah. Jadi pada ketika itu Nabi berdakwah kepada mereka dan mereka menerima. Orang Madinah ni menerima. Kabilah daripada Madinah ni menerima dakwahnya Nabi SAW. Nabi pun rasa gembira, kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi satu pembuka. Dan orang-orang Madinah pada ketika itu yang ada lebih kurang 6-7 orang. 6-7 orang yang mendengar seruan Nabi dan cuba, kan, untuk belajar Islam dengan Nabi SAW. Sehinggalah pada tahun seterusnya, kan, pada umur Nabi yang tahun seterusnya, pada tahun ke-12 kenabian, pada umur Nabi 52 tahun, orang-orang Madinah datang lagi. Dan kali ini dia datang nak berbaiat dengan Nabi, nak janji setia dengan Nabi SAW. Kan, seramai 52 orang, 53 orang lebih kurang. Ramai sikit datang nak jumpa dengan Nabi SAW supaya lebih kurang 13 orang. 13 orang dalam riwayat mengatakan 13 orang. Kali kedua 12 atau 13 orang. Dan sehinggalah pada perjumpaan yang ketiga pun orang-orang Madinah ni dia punya semangat, kesungguhan dia nak menerima Islam. Dan terjadilah dipanggil bai'atul aqabah, kan? Bai'ah Aqabah yang pertama, bai'ah Aqabah yang kedua. Maksudnya janji turut setianya orang Madinah dengan Nabi SAW. Nah, pada kali yang ketiga tadi, pada tahun yang ke-13 kenabian Nabi SAW, orang Madinah tak sabar dah. Dia tengok keadaan di Mekah Nabi ditindas. Dan sebelum tu mereka orang Madinah ni telah meminta Nabi SAW untuk menghantar beberapa orang sahabat belajar Islam, antaranya Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Maktum, mengajar Islam kepada orang-orang Madinah. Sebab itulah orang-orang Madinah pada ketika itu mereka lebih kenal Nabi SAW, tapi belum jumpa, belum lihat wajah, lebih kenal sifat Nabi daripada rupa Nabi SAW. Sebab tu kerinduan mereka tu, Masya Allah, luar biasa. Kan? Kerinduan orang-orang Madinah kepada Nabi SAW. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Jadi sehinggalah pada tahun yang seterusnya tadi, tahun yang ke-13 kenabian, orang-orang Madinah terus buat keputusan, wahai jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, jomlah, mailah kita pergi Madinah, kan? Jumpa Nabi di Mekah, mailah kita pergi Madinah, kan? Hijrahlah ke Madinah wahai Rasulullah. Di sana kami akan terima kamu. Kan? Di sana kami akan terima kamu, tak macam orang Mekah. Kan? Pada ketika itu bahkan tidak suka dengan Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Maka sebab itulah bila masuknya pada ketika itu, bila masuknya bulan Muharram, kan, bila masuknya bulan Muharram selepas musim haji, kan, Nabi SAW berdakwah pada itu musim haji Zulhijjah, kan. Setelah itu masuk bulan Muharram. Sebab itulah bulan Muharram dijadikan awal Muharram, dikatakan bulan yang awal dalam Islam. Pada ketika di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, mereka sepakat macam mana nak jadikan kalender Islam ni. Orang-orang puak-puak Yahudi, Nasrani, mereka ni ada kalender mereka. Kan? Sebenarnya kita yang kalender kita yang kita duk pakai ni, Masihi ni asal daripada Masih ni kalender umur siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tak salah, tak ada masalah, kan? Itu sebagai satu panduan untuk buat sesuatu, kan? Jadi Sayyidina Umar kata kita nak ada juga dalam Islam ni. Maka mesyuaratlah Sayyidina Umar dengan beberapa orang sahabat dia. Syur macam mana, kan? Katanya kita ambil daripada tarikh Nabi lahir, kita ambil daripada tarikh wafatnya Nabi. Last sekali bila musyawarah sepakat, ada sahabat yang mengatakan tak apa, kita ambil daripada hijrahnya Nabi SAW, berpindahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi kalau kita tengok sirah,
hijrahnya Nabi SAW tersebut sebenarnya bukan bulan Muharram, tapi bulan Safar. Bulan Safar, akhir bulan Safar, masuk Rabiul Awal. Tapi ulama kata Nabi SAW telah perintahkan sahabat-sahabat dalam keadaan yang mana sahabat-sahabat nak terima ujian, siksaan, dugaan-dugaan yang luar biasa. Ditombak, kita kata kita sahabiah Sumayyah tu kan dengan daripada kemaluan, masya-Allah. Kan di Khawab Al-Arrad, diheret di atas bara api. Tak sanggup sebenarnya Nabi SAW nak lihat sahabat-sahabat diseksa. Tapi Nabi tetap bagi semangat, tak apa. Kan, sabar untuk kamu syurga. Kan, untuk kamu syurga. Maka pada ketika itu Nabi kata, sekarang ni dah boleh dah, pergilah hijrah. Sampai kan dalam riwayat mengatakan Nabi mewajibkan para sahabat berhijrah. Satu persatu sahabat Nabi keluar daripada kota Mekah pergi ke Madinah. Ada yang pergi perseorangan, ada yang pergi bersama keluarga. Ada beberapa kisah, antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kan terkenal dengan gedebel. Gedebel ni apa? Gangster lah. Masuk Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, bagilah hidayah, berilah Islam kepada Sayyidina Umar atau Abu Lahab ke Abu Jahal, lebih kurang Abu Lahab. Kan? Last sekali Allah Ta'ala kabulkan, Allah bagi hidayat kepada Sayyidina Umar untuk kuatkan Islam. Nabi doa kan. Sayyidina Umar memang dia masuk Islam. Sayyidina Umar sendiri, sejarah dia masuk Islam sebenarnya dia nak membunuh Nabi. Sebab ada beberapa tawaran yang menyebabkan Sayyidina Umar rasa aku kena ambil tawaran ni. Tapi ulama beritahu Sayyidina Umar sendiri sebenarnya tak berminat dengan tawaran tu. Tapi dia nak bunuh Rasulullah sebab dia tahu dia mampu. Tapi akhirnya di tengah-tengah perjalanan dicegat ataupun ditahan oleh beberapa orang kawan dia. Dia kata, kau nak pergi mana kelang kabut? Aku nak bunuh Muhammad. Kata kawan dia, kau janganlah nak kelang kabut sangat. Kau adik engkau kat rumah tu, dia pun dah peluk Islam. Dia pun tengah belajar Islam. Daripada dia nak pergi jumpa Rasulullah, dia patah balik jumpa dengan adik dia ini. Dipendekkan cerita macam mana dia dapat Islam, kerana dia dengar bacaan Al-Quran. Dia dengar bacaan Al-Quran daripada adik perempuannya, iaitu Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya. Dengar bacaan Al-Quran, hati dia dilembut. Sehingga dia disuruh untuk berwudu, disuruh untuk mandi, bersihkan diri. Dia buat perkara tersebut, sedangkan dalam hati dia sebenarnya tadi nak bunuh Rasulullah SAW. Akhirnya masuk Islam. Dan begitu hadirin hadirat dirahmati Allah, ketika hijrah tu, ketika hijrahnya Sayyidina Umar dengan selambanya dia datang ke Kaabah. Dan dia beritahu Kaabah ni memang tempat kumpul orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy apa bondo ni? Sayyidina Umar ni dia kata, aku akan pergi ke Madinah. Kan? Tak ada siapa yang boleh halang aku, kata dia. Siapa yang nak isteri dia jadi janda, siapa yang nak anak dia jadi yatim, silakan halang aku. Kata-kata Sayyidina Umar. Memang kata-kata tu dirakamkan dalam sirah Nabi SAW. Allahu Akbar. Tak berani orang. Tapi tuan-tuan, hadirin hadirat dirahmati Allah, kalau kita tengok semua sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah tu semua ada mujahadah masing-masing, kesusahan masing-masing. Bukan senang-senang. Ada satu orang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Beliau ini banyak harta lah, kita kata antara orang kaya di kota Mekah. Tapi disebabkan nak menyahut seruan Nabi SAW, terpaksa tinggalkan semua harta. Terpaksa tinggalkan semua harta. Sebab apa? Bawa yang bekalan cukup-cukup saja. Sebab nak lari tu, nak lari daripada kota Mekah tu, terpaksa sembunyi-sembunyi. Tak boleh terang-terang, memang kena cegat, memang kena tahan dengan puak-puak Abu Jahal. Allahu Akbar. Suhaib Rumi sampaikan bila dia jumpa Rasulullah kata, Rabiha Suhaib, kata, kamu telah beruntung. Rabihal bai', kan, kamu telah beruntung dalam jualan kamu. Jualan apa? Maksudnya harta dia tadi seolah-olah diinfakkan di jalan Allah. Maksudnya orang-orang Quraisy ni dia merampas harta puak-puak orang Islam yang pergi berhijrah. Allah, itu pengorbanan mereka antaranya. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, susah sebenarnya. Hijrah ni susah. Hijrah Nabi SAW ni susah. Susah payah, dan sahabat-sahabat dia susah payah. Terpisah, ada yang kita tengok, ada yang sahabat-sahabat terpisah, suami isteri terpisah dengan anak. Terpaksa nak pergi menyelamatkan diri untuk pergi ke tempat yang lebih
tenang untuk amalkan agama. Allahu Akbar. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Jadi pada ketika tu orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan konco-konconya tak senang duduk. Tak senang duduk lah. Seorang per seorang orang Islam pergi, kan? Seorang-seorang orang Islam pergi nak selamatkan diri. Masing-masing kata apa? Ini kalau ada orang kumpul kat Madinah ni, kumpulkan kuasa, kumpulkan tenaga, kumpulkan sepakat dia orang ni, habis dia serang kita. Jadi kita kena cegat dia orang ni, tak bagi. Lebih-lebih lagi Muhammad, kata dia. Maka mereka pun mesyuarat. Satu hari tu mereka mesyuarat di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Mesyuarat ada pembesar-pembesar Quraisy. Kan ada beberapa pembesar kabilah dalam puak Quraisy ni. Jadi mereka mesyuarat macam mana. Dan riwayat juga mengatakan dalam mesyuarat tadi hadirnya iblis. Masya-Allah, hadirnya iblis. Yang mana dia menggunakan pakaian Syekhun Najd. Dalam riwayat tu kata Syekhun Najd, maksudnya dia memakai pakaian orang-orang tua kita, orang-orang yang dihormati di kalangan puak-puak Arab. Di satu tempat namanya An-Najd. Najd. Pakai. Jadi bila dia iblis tu datang, semua tu orang tua mana ni, hebat nampak, tak apa, silakan duduk, kan. Duduk sekali mesyuarat. Mesyuarat macam mana? Mesyuarat tergempar supaya nak bunuh Muhammad. Jadi masing-masing bagi pandangan. Ada di kalangan mereka yang bagi pandangan kita halau je Muhammad, kita buat tak reti. Kan, dia ada pergi mana-mana, buat apa kita nak hirau. Maka iblis ni selaku orang tua yang tiba-tiba ada dalam mesyuarat tu kata, kenapa pula kita nak biarkan? Takkan kita tak tahu Muhammad ni orangnya, kan, lidahnya fasih, semua akan percaya cakap dia. Kalau kita biarkan, nanti dia akan kumpulkan bala tentera, memang kita kono, kan, habis. Kita tak jadi, kan. Ada banyak pendapat, masya-Allah, kan, supaya macam nak bunuh Nabi SAW. Sehinggalah Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan, hadirin hadirat dirahmati Allah, asal nama dia ialah siapa? Abul Hakam, kan. Abul Hakam nama dia. Bapa kebijaksanaan, kan. Bapa bijaksana, maksudnya orang yang bijaksana. Tapi disebabkan dia memusuhi Nabi SAW, maka dia digelar Abu Jahal. Bodohlah dia, contoh kita kata, kan, memusuhi Nabi Allah. Jadi Abu Jahal. Jadi dia kata macam inilah, saya punya pendapat, kita kumpulkan orang-orang kuat di kalangan kabilah kita Quraisy ni, beberapa puak yang kita ada kita kumpulkan. Jadi masing-masing semua menghunuskan pedang, kan. Jadi bila Muhammad ni keluar daripada rumah dia, masing-masing bunuh, masing-masing tikam Muhammad. Apa natijah dia? Darah Muhammad tadi akan memancut-mancut kena baju-baju kita. Jadi takkanlah Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib ni, maksudnya kaumnya, apa kita kata, puaknya Nabi SAW ni, kabilahnya Nabi SAW ni, dia takkan boleh nak tuntut kita lah. Kalau satu kabilah saja buat, nanti akan berlaku banyaklah kita kata susah, kan, kata Abu Jahal. Kan, mereka ni tahulah kalau bergaduh, orang Quraisy ni, orang kafir Quraisy ni, orang jahiliah ni bergaduh, dia teruk. Unta satu kabilah minum pada kabilah telaga kabilah yang lain. Bukan unta bergaduh, keturunan dia bergaduh, 7 keturunan. Sebab unta. Masya-Allah. Sebab unta tu, kan. Jadi kalau ini, kalau kita berdondam sampai keturunan tu, kita lebih teruk jahiliah, na'udzubillah. Kan? Itulah mak beritahu. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, orang tua selaku iblis dia kata, aku tak pernah dengar pendapat yang lebih baik daripada pendapat Abu Jahal, kata dia. Terbaik. Maka mereka pun sepakat pada satu malam, yang mana malam tersebut mereka nak bunuh Nabi SAW. Pada ketika mesyuaratnya iblis dengan orang-orang kafir Quraisy ni, pembesar Quraisy ni, Nabi SAW telah pergi ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita kenal bahawa beliau ini antara orang yang rapat, orang yang betul-betul rapat dengan Nabi SAW, yang betul-betul membenarkan Nabi SAW. Sahabat-sahabat lain semua banyak dah pergi dah. Sayyidina Umar pun dah pergi hijrah, tapi Sayyidina Abu Bakar masih tak pergi lagi. Sebab apa? Nabi tak mengizinkan lagi untuk dia pergi. Nanti dulu, wahai Sayyidina Abu Bakar. Ada beberapa orang, Sayyidina Ali antaranya, tak pergi lagi berhijrah pada ketika itu, kerana Sayyidina Ali ni diminta untuk bantu Nabi menjaga barang-barang ataupun harta-harta
orang-orang yang menitipkan kepada Nabi. Orang-orang kafir Quraisy ni tak suka dengan Nabi, hina Nabi, tapi percaya dengan Nabi. Nampak? Dia menitip barang-barang harta-harta untuk sebagai Nabi simpan di rumah dia sebagai amanah. Dia tak suka, tapi dia percaya dengan Nabi. Sifat amin, amanah Nabi tu masih dipegang walaupun orang memusuhi Nabi SAW. Terus kena azan. Terus, insya-Allah. Hadirin hadirat dirahmati Allah Taala. Jadi ketika itu juga, ketika mereka bermusyawarah tadi, orang-orang kafir Quraisy tadi, Nabi SAW datang kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan riwayat itu mengatakan pada ketika Nabi datang tu di waktu tengah hari terik. Tak pernah orang Arab ni tuan-tuan, di negeri Arab ni kalau panas dia masya-Allah, panas betul. Memang panas lit-lit kita katakan, panas sangat masya-Allah. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tak pernah Nabi nak berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar ketika waktu panas macam ni. Mesti ada sesuatu yang penting yang Nabi SAW nak bagi tahu. Jadi ketika sampai Nabi SAW bertemu Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, apa perkara penting yang aku nak bagi tahu ni? Kata Nabi SAW, aku telah diperintahkan untuk berhijrah. Maksudnya sebelum ni belum lagi, baru Nabi sarankan sahabat-sahabat. Kali ni Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk pergi berhijrah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, Nabi kata, wahai Abu Bakar, kau kena jadi teman aku. Gembira Sayyidina Abu Bakar dengar. Memang Sayyidina Abu Bakar dalam perancangan hijrah ni, Sayyidina Abu Bakar memang dah persiapkan 2 ekor unta yang syarat dengan bekalan. Dia tahu bila-bila anytime dia Nabi kata on, dia pun jalan dengan Nabi SAW. Hadirin hadirat dirahmati Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Jadi bapak Yahudi pun dia pun merancang lah. Yang mana Allah Ta'ala sini begitu, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika mana orang-orang kafir tu bermesyuarat nak menentang Nabi, nak membunuh Nabi, nak menyeksa Nabi, mereka merancang tipu daya. Dia tak tahu Allah pun ada rancangan, kan? Dan sesungguhnya rancangan Allah tu lebih mengalahi. Allahu Akbar. Jadi pada ketika itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kan aku nak pergi berhijrah ni, kamu nanti tunggu dulu, kan? Kamu jaga dulu barang-barang aku, kan? Kamu jaga dulu barang-barang amanah ni, aku akan berhijrah dengan Muhammad, dan lepas ni kau menyusul, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila mana tiba waktu malam, jadi kesepakatan puak-puak Quraisy ni nak membunuh Nabi, sampaikan dikumpulkan hampir 70 orang mengepung rumah Nabi. Padahal kalau ikutkan 3-4 orang pun cukup dah. Tapi sebab apa, semangat orang ni nak bunuh Nabi ni, 70 orang. Rancangan mereka, kan? Rancangan mereka ramai, ada duduk kat belakang, depan, atas, semualah. Tunggu ya bila Rasulullah Nabi SAW akan keluar. Sebab mereka tahu kebiasaan Nabi SAW, Nabi akan tidur dulu di rumahnya, dan tengah malam Nabi akan pergi ke Kaabah beribadat. Itu amalan Nabi SAW. Dia tahu, jadi kalau Nabi keluar, cepat-cepat kita bunuh dia, kan? Allahu Akbar. Jadi pada ketika itu datanglah perintah daripada Allah Ta'ala. Malaikat Jibril sampaikan, wahai Rasulullah, dia yang akan bunuh kamu malam ni, sekian. Kamu kena gantikan tempat kamu, sekianlah. Itu dia telah direncanakan. Maka Nabi beritahu kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ni ada satu perkara besar yang kau kena buat malam ni, kan? Kau kena ganti tempat aku. Kalau kita tahu macam mana, kalau tiba datang, kan, orang aku kena bunuh sebagainya, boleh ganti aku. Kan? Kita akan rasa kau agak-agak lah, kan? Tapi Nabi SAW beritahu kepada Sayyidina Ali, kan? Sayyidina Ali dengan tenang kata, wahai Rasulullah, kan, apa yang kamu perintahkan aku taat. Itu sifat sahabat-sahabat Nabi. Cinta sahabat kepada Nabi SAW ni, Masya Allah, luar biasa. Sehingga ada setengah sahabat kalau tak jumpa dengan Nabi SAW, tak kita kata tak senang duduk. Bila jumpa Rasulullah ada depan dia, tengok Rasulullah gembira, baru dia akan rasa tenang. Itu antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali kata, tak apa wahai Rasulullah. Rasulullah kata, memang ada ulama kata dalam perasaan Sayyidina Ali itu memang ada perasaan,
masih takut-takut kan, mungkin ada sedikit lah ketakutan. Tapi bila Nabi SAW pesan, ni ambil kain burdah aku ni, kain serban aku, tutup kepala, nanti kau tutup kepala kamu. Tutup kepala pula kan, tutup kepala dah lah tak nampak. Tapi taat, ikut je. Dan akhirnya Nabi kata, insya-Allah kamu tak akan diapa-apakan. Tenanglah. Sayyidina Ali rasa tenang dengan perkataan Nabi SAW. Jadi memang mereka tahu dalam rumah tu Nabi SAW ada kan, ada dengan Sayyidina Ali apa semua. Dan mereka tunggu Allah Taala perintahkan supaya Nabi SAW ni keluar dalam keadaan dengan izin Allah Taala. Mereka yang 70 orang yang kepung rumah Nabi itu tak perasan, tak nampak Nabi. Kan, apa amalan yang dibuat oleh Nabi SAW pada ketika itu? Nabi membaca satu ayat daripada surah Yasin. Ada setengah riwayat mengatakan daripada awal surah Yasin sampai ayat tersebut, waja'alna min baini aydihim wa min khalfi waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ni Nabi baca. Sebab tu ada masa kami belajar dulu, ini ayat ni kalau jumpa polis ni boleh baca ni. Tak ada lah, ikutlah kan. Kan, kalau memang tak buat betul memang selamat lah. Tapi Nabi SAW masa kat situ, tuan-tuan, apa yang Nabi nak, kita kata apa hikmah di sebalik tu? Maksudnya Nabi walaupun Allah Ta'ala boleh buat je Nabi tu orang tak nampak, tapi Nabi tetap sandarkan dengan amalan. Dan dalam riwayat tu juga mengatakan Nabi ambil pasir, lepas Nabi baca doa tadi, Nabi lempar pasir tadi, sehingga kan pasir-pasir tadi kena pada semua 70 orang. 70 orang Quraisy, orang kafir yang nak kita nak bunuh Nabi tadi. Jadi tunggu puak-puak kufar ni, tiba-tiba tak keluar. Dan riwayat ni mengatakan, masya-Allah, iblis tadi yang menyerupai orang tua tadi datang. Datang pula dia. Dia kata, tunggu apa? Muhammad dah keluar dah. Kan? Mana ada? Kata orang Quraisy tadi tak ada. Dia tendang pintu, dia lihat, dia selak orang yang baring tu bukan Nabi, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kat situ antara mukjizat Nabi SAW. Hadirin hadirat dirahmati Allah, bertolaklah Nabi SAW daripada rumah ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Pada waktu malam tersebutlah Nabi terus memulakan perjalanan. Dan sebelum tu Nabi telah merancang, anak Sayyidina Abu Bakar pun telah sepakat dengan anaknya Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, supaya letakkan kerja ataupun kita kata tugasan khidmat kan, supaya boleh berkhidmat dengan Nabi dan ayahnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Asma ni dalam riwayat mengatakan beliau masa itu sedang mengandung. Kan, Sayyidina Asma dia kahwin dengan satu orang sahabat bernama Zubair, dan anak dia bernama Abdullah bin Zubair. Jadi apa dia perintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Asma, kami ni akan pergi melalui satu jalan yang tak biasa orang lalu, yang mana jalan tersebut akan bertemu ke Gua Thur, kan, ke Gua Thur. Jadi kau hantarlah makanan tiap-tiap hari. Kan, kau hantarlah makanan tiap-tiap hari pada kami. Begitu juga Abdullah. Begitu juga Abdullah anaknya Sayyidina Abu Bakar diperintahkan untuk mencari berita. Apa-apa berita laporkan kepada kami, kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, begitu juga mereka telah mengupah satu orang yang bernama Abdullah bin Uraikid, satu orang Yahudi, untuk menjadi penunjuk jalan. Kerana diketahui Abdullah bin Uraikid ni satu orang yang ahli dalam jalan-jalan menuju ke Madinah. Jadi mereka ni lalu jalan yang tak biasa orang lalu, jalan lain lah. Kan, tu sebab sampai kena mendaki bukit Sur kan, sampai masuk ke satu bukit yang mana kat situ ada Gua Sur kan. Yang mana hadirin hadirat dirahmati Allah, setengah ulama mengatakan Nabi itu sampai kaki Nabi sampai luka-luka kan. Kalau siapa yang pernah pergi ke Gua Sur tahulah kan, tinggi mana Gua Sur tu kan. Memang ponek katanya nak naik tu, masya-Allah. Allahu Akbar. Nabi mengalami begitu juga. Hadrat Asma kan, Sayyidina Abu Bakar mengandung lagi, tapi dia sedia bantu bagi makan, bagi hantar makanan selama 3 hari. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar berada dalam Gua Sur tadi. Allahu Akbar. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abdullah bin Uraikid ni dibayar untuk tujuan
untuk menunjuk jalan tadi. Supaya nak bagi tahu bahawasanya hikmah dia tuan-tuan, hadirin hadirat rahmati Allah, kita hari ini boleh sebenarnya bermuamalah dengan orang-orang bukan Islam. Bermuamalah lah, selagi mana kita masih percaya. Tetapi kalau dia menunjukkan tanda-tanda untuk menghina Islam, tak boleh. Itu syarat dalam hukum fiqh, itu tak boleh, haram kita bermuamalah dengan orang yang ada unsur menghina Islam. Kan? Hadirin hadirat dalam hati Allah, maka di Gua Hira tu bertahulah Abu Jahal dapat tahu bahawasanya 70 orang yang diupah nak bunuh Nabi tu tak dapat nak bunuh, padahal semua orang gagah perkasa. Semua tak dapat nak bunuh Nabi SAW. Nabi hilang begitu saja. Geram, makin geramlah dia. Terus dia tawarkan, dia bincang balik, dia tawarkan kepada penduduk Arab pada ketika tu, siapa yang dapat jumpa Nabi SAW akan diberi 100 ekor unta, hidup atau mati. Maksudnya dapat hidup ke dapat mati ke, dapat 100 ekor unta. Masya Allah. Semua orang kita kata tak senang duduk lah. Tak senang duduk bila dengar tawaran seperti itu. Jadi hadirin hadirat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika tu orang-orang Quraisy, antaranya Abu Jahal sendiri duk mencari. Dalam riwayat mengatakan Abu Jahal sampai ke Gua Sur, di hadapan Gua Sur, dan komplot-komplot dia. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, dalam riwayat tu mengatakan, bila dilihat maksudnya dilihat di depan mata, memang kalaulah dia orang tunduk, nampak Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dalam. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar mengeluh, wahai Rasulullah, kan, siapa yang boleh maksudnya macam mana kita ni, kan, kalau tahu habis dah kita. Maka Nabi kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Allah Ta'ala bersama kita, jangan risau. Bukan kita berdua, Allah ada bersama kita. Dan antara peristiwa yang berlaku di Gua Thur tadi, Allah Ta'ala perintahkan, kan, seperti dalam Al-Quran, Allah Ta'ala hantar tentera-tentera yang tak nampak. Antaranya labah-labah, kan, membuat sarang yang Masya Allah. Bila dilihat je Abu Jahal kata, sarang ni lebih banyak, lebih lama daripada umur Muhammad, kata dia. Nak bagi tahu, sarang labah-labah tu punya lama, kita kata banyak, dan keadaan dia macam seolah-olah lebih usianya daripada usia Muhammad. Pada ketika itu umur Nabi dah 50 tahun, kan, 50 lebih tahun. Begitu juga ada, Allah perintahkan ada burung, kan, buat sarang di depan gua tadi. Masya Allah, macam-macam. Sebab apa? Nak bantu Nabi SAW dan sahabat. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah Ta'ala, sehingga mereka berpuasa, tak apalah. Jadi pada ketika itu ada satu peristiwa, iaitu ada satu orang nama dia Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni dia dengar tawaran 100 ekor unta tu. Woi, tak boleh ni, ini besar tawaran ni. Jadi masa tu dia tengah minum-minum kat kedai kopi. Wallahualam ada kedai kopi kot di situ. Dengan kawan-kawan dia, tiba-tiba dia dengar ada satu orang cakap, aku baru nampak lah Muhammad dengan kawan ni, dengan Abu Bakar tengah jalan satu tempat. Dia kata apa? Kata Suraqah, bukan tu, salah orang tu. Kau mungkin orang lain kau nak cari unta ke, nak cari apa binatang yang terlepas. Dalam riwayat tu lah. Lepas tu dia diam-diam, dia pergi. Dia kata dia tahu tu mesti Muhammad yang tak ada orang lain. Dia nak kelirukan kawan-kawan dia, rupanya dia sendiri. Dia nak pergi cari Muhammad, dia tahu. Dan dia ni di antara orang yang pakar dalam menjejaki sesuatu, kan, di padang pasir. Hadirin hadirat dirahmati Allah, dia pun mula mengejar Nabi SAW. Dia tahu keberadaan Nabi SAW. Oh, Nabi tak lalu jalan biasa. Nabi lalu jalan persisiran pantai, dalam riwayat mengatakan. Dia kejar, punya kejar, sehinggalah nampak Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Nampak. Sayyidina Abu Bakar kata, habislah kita, wahai Rasulullah. Ada pula yang nampak, ada pula yang dapat jejak kita, iaitu Suraqah bin Malik. Jadi bila dia kejar, tiba-tiba dengan izin Allah Ta'ala, dia kata, dalam riwayat tu mengatakan, aku ni memang ada kuda yang tangkas, kuda perang. Memang kuda ni memang dilatih baik punya. Tapi rupa-rupanya dengan izin Allah tak dapat. Kuda tadi jatuh sekali, 2 kali, sampai dia minta tolong dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, sebab dah dekat dengan Nabi, wahai Rasulullah, tolonglah ni kuda aku ni, kan. Lepas tu bila Rasulullah doa, tiba-tiba kuda dia elok balik, kan, dia pun naik balik nak kejar lagi. Sampailah satu tahap yang mana dalam riwayat tu mengatakan kuda tadi terjerumus dalam pasir jerlus, kan, pasir
Memang dah tak boleh buat apa, dia pun terpelanting. Sampai dia kata, celaka kau kuda, aku latih kau, kau makan aku, makan tuan lah, dia kata kan. Jadi hadirin hadirat dalam hati Allah, maka dia pun beritahu pada Muhammad, sesungguhnya aku dah tak nak lah, tak boleh dah kan. Itu sebab ada setengah, wallahu alam lah, kata-kata hikmah ke apa, wallahu alam, surakah kan, tu surakah ambil nama nafsu serakah tu kan. Nafsu serakah tu nama ni lah, Surakah bin Malik lah, serakah kan. Nak lagi, nak sebab apa, dia fikir nak dapatkan satu ekor unta. Tiba-tiba dia minta ihsan dengan Nabi. Nampak kat situ Nabi SAW tunjukkan akhlak dia. Nabi kata, okeylah, apa yang kamu nak sebenarnya, sampaikan. Dia kata, tolong doakan aku supaya aku ni boleh lepas ni, nak balik ni kan. Dah putus asa dah nak kerja Nabi. Nabi kata, aku boleh doakan, tapi dengan syarat kau bagi tahulah orang lain, tak payahlah kau jar kami, memang takkan dapat lah, kata kan. Maka kata, boleh Rasulullah. Lepas tu dia offer pula, wahai Rasulullah, nak bekal ke? Aku boleh bagi. Tak nak, aku nak, ada Rasulullah kata, aku nak jaminan tu je, supaya kau bagi tahu pada dia orang. Dan Nabi SAW siap pelawa lagi. Nanti kau akan dapat, tiba-tiba Nabi kata, kau akan dapat, kau nak tak nanti kau akan dapat gelang daripada Raja Parsi. Pelik dia dengar tiba-tiba, tapi dia kata, nak Rasulullah, nanti kau akan dapat. Jadi dia simpan kata-kata tu. Dan akhirnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Surakah bin Malik ni akhirnya masuk Islam. Ketika Nabi dah wafat, ketika Sayyidina Abu Bakar, zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar dah wafat, zaman Sayyidina Umar, pada ketika itu ulama' beritahu 3/4 dunia ni berada bawah tapak kaki umat Islam, sahabat. Masa tu raja-raja Parsi semua berada di bawah jajahan umat Islam. Dan sehingga ada riwayat mengatakan harta-harta, gelang apa semua, mahkota semua dapat dalam tawanan umat Islam. Dan pada ketika itu Surakah ni hidup pada zaman tu, dan dia telah Islam, dan orang-orang tahu cerita tentang Nabi nak bagi dia gelang daripada Parsi, mahkota daripada Parsi. Maka Sayyidina Umar panggil dia, wahai Surakah, ni janji Muhammad dulu pada engkau, nah ambil ni. Tu dia terduduk dan diam dia. Tapi apa dia buat? Surakah kata, oh alhamdulillah kan. Tapi apa yang ulama kata, sahabat sendiri ketika dapat Islam, dia begitu cinta dengan akhirat, sampai dia kata, wahai Umar, alhamdulillah, aku yakin memang inilah yang Allah nak bagi pada aku, dan aku memang tunggu. Tapi aku tak sanggup. Dalam riwayat tu kata, aku tak sanggup nak ambil kerana Nabi Muhammad pun tak nak berkesempatan ambil, Sayyidina Abu Bakar tak ambil, maka aku pun takkan ambil, kata dia. Kali dia infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, walaupun benda tu kita kata mahal lah, kita mahkota kerajaan Parsi. Hadirin hadirat dalam hati Allah, itu antara peristiwa yang berlaku. Banyaklah antara peristiwa juga dalam Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tadi dah bertolak kan, daripada gusur. Nabi singgah pada satu rumah, satu orang perempuan kan, yang mana dia ada kambing yang masya-Allah kuah kering. Dan riwayat itu mengatakan, Nabi kata, sini, Nabi perahkan kambing tersebut, keluar susu dengan izin Allah Ta'ala sampai penuh susu kat rumah dia kan. Sampai suami dia balik, dia tengok Ummu Ma'bad, tak silap nama dia. Dia kata, ini mungkin orang yang dicari oleh puak-puak Quraisy. Kata suami dia, aku akan bagi tahu pada puak-puak Quraisy. Tapi bagi tahu, dalam riwayat itu mengatakan dia bagi tahu dengan cara, dia bagi tahu di atas gunung. Hanya orang Quraisy ni dengar je syair-syair dia yang nak bagi tahu bahawasanya dia jumpa Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Wallahu a'lam. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah. Jadi Sayyidina Surakah bin Malik tadi, ketika mana dia balik, dia pulang, dia tengoklah ramai orang nak cari kan Muhammad dan Abu Bakar. Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar, dia kata, tak payahlah, baliklah. Takkan kau tak kenal aku ni satu orang yang pandai, pakar dalam menjejaki sesuatu. Dan aku ni ada kuda yang tangkas. Jadi aku sendiri pun tak dapat jumpa, kau nak jumpa, baliklah. Jadi masing-masing semua putus asa, balik semua, tak jumpa. Kan? Jadi hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dipendekkan cerita, sampailah Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar pada 12 Rabiul Awal. Pada ketika itu tiba di Quba. Pada 12 Rabiul Awal tiba di Quba dan singgahlah di rumah Bani Sulaim. Di situlah Nabi SAW ketika tiba di Quba, Nabi SAW mendirikan masjid.
Antara perkara yang Nabi buat yang pertama iaitu mendirikan masjid di Quba. Kalau pergi umrah, pergi haji, kita akan mesti akan singgah di Masjid Quba. Masya Allah besar. Itu nak begitu tanda tentang Nabi SAW mendirikan masjid tersebut pada awalnya. Dan setelah tu Nabi SAW pergi ke rumah Bani Sulaim, dan di sana juga Nabi SAW mengerjakan solat Jumaat, yang mana solat Jumaat yang pertama yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada ketika itu, kan? Dan begitulah sampailah Nabi SAW di Madinah. Jadi kita tengok perjalanan Nabi SAW tu susah, tuan-tuan, kan? Susah berjalan kaki. Kalau kita nak bandingkan dengan peristiwa Isra' Mi'raj, ulama' begitu, kenapa Allah Ta'ala boleh je nak bagi SAW supaya naik Burak, kan? Seperti mana Nabi naik ke Sidratul Muntaha daripada Palestin, daripada Masjid Nabi ke Masjid Aqsa, dan Masjid Aqsa naik ke jumpa Allah Ta'ala. Boleh je naik Burak. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, hadirin hadirat dirahmati Allah, perjalanan untuk menyampaikan agama ni perlu dengan mujahadah. Sebab itulah Allah firman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bermujahadah, bukan bermujahadah, bersusah payah, fina, di jalan aku, dalam urusan agama kami. Allah firman, lanahdiyannahum subulana, pasti dan pasti ada hidayat. Ada hidayat. Allah akan buka pintu-pintu hidayat. Subul, kan? Lanahdiyannahum subul, banyak jalan. Bukan kata Allah Ta'ala tak firman lanahdiyannahum sabil. Allah kata bukan satu tapi banyak pintu-pintu hidayat. Sebab itulah di antara pengorbanan Nabi SAW sahabat itu menyebabkan agama tersebar. Sampailah ke Madinah, Masya Allah, disambut dengan orang-orang Madinah. Sebenarnya orang-orang Madinah pada ketika itu dah tahu dah Nabi SAW ni dah bertolak daripada 8 Rabiul Awal. Itu sebab ada setengah riwayat kata sampai berapa hari, 8 hari Nabi SAW jalan, kan, daripada Mekah mengikut susah payah dia. Sampailah Nabi SAW di Madinah, disambut, kan, oleh orang-orang Madinah dengan syair, kan, tala'al badru alaina, kan. Mereka menyambut Nabi SAW. Sampaikan ada sahabat, ada satu orang sahabat Nabi yang memang orang Madinah, dia ada kuda, pasukan kuda perang, ada sambut Nabi dengan perbarisan kuda. Masya-Allah, kan. Jadi anak-anak semua melihat, orang perempuan-perempuan berada di atap-atap rumah melihat kedatangan Nabi SAW, kan. Seronoknya mereka. Sebelum ni mereka hanya dengar je nama Nabi. Oh, Muhammad akan datang, Muhammad akan datang, Muhammad pembawa, kan, rahmatan lil alamin. Dia akan membawa rahmat kepada sekalian alam. Sampaikan mereka yakin dulu. Mereka datanglah hati mereka keyakinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Dan hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itu juga dalam mereka menunggu Nabi, maka ada pada ketika itu satu orang ketua munafik, nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul, kan. Dia ni masya-Allah sebelum era Madinah, di Mekah mana ada orang munafik, kan. Orang nak amalkan agama pun susah. Tapi di Madinah disebabkan era Islam dah mula mengembang, maka adanya orang munafik. Sehingga kan ada satu orang sahabat, tak silap nama Huzaifah Al-Yamani. Dia di antara sahibus sirri Nabi SAW. Satu orang yang menyimpan rahsia Nabi SAW, yang mana dia ada senarai nama-nama orang-orang munafik. Dan satu riwayat kata Sayyidina Umar kalau nak sembahyang jenazah, dia akan lihat ada tak Huzaifah Al-Yamani. Kalau tak ada, dia tak akan sembahyang. Orang munafik ni, masya-Allah. Sebab orang munafik di zaman Nabi dia anggap kafir, kan, dia anggap tidak beriman kepada Allah. Kan, dia tidak di depan Nabi masya-Allah, tapi di belakang Nabi dia kata musuh dalam selimut. Ni munafik lah ni, musuh dalam selimut, nak menikam Nabi SAW. Hadirin hadirat dirahmati Allah Taala, Abdullah bin Ubay bin Salul kata apa? Wahai Rasulullah, mailah datang rumah aku, singgahlah rumah aku ni. Rumah aku lah paling besar di kota Madinah. Jadi Madinah ni tuan-tuan, Yathrib pada ketika itu, hadirin hadirat dirahmati Allah, berhimpunnya beberapa puak. Ada puak Aus dan Khazraj, ada orang-orang Yahudi, kan, daripada Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qunaiqah, kan. Jadi mereka ni sebenarnya ada perbalahan, ada pergaduhan, tapi sebab datangnya Nabi SAW, Nabi mengatur orang Islam dan orang Yahudi, sehingga adanya beberapa perjanjian yang baik.
adanya beberapa perjanjian yang baik yang mana mereka dapat hidup harmoni. Tak ada masalah kan untuk kita hidup bermasyarakat dengan orang yang bukan Islam. Sebab itulah Islam itu bukan ada, kita kata Islam tu bukan hanya di Quran dan hadis semata-mata. Bahkan Islam tu ada pada diri orang Islam tu sendiri. Akhlak. Kalau kita ni berakhlak yang betul dengan akhlak Islam yang betul, maka itu menjadi sumber hidayah. Sebab hidayah orang lain dapat agama, dapat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Nabi SAW pun dah masuk dengan Sayyidina Abu Bakar bersama untanya. Inilah ceritanya. Sehingga Nabi SAW, semua sahabat orang Madinah nak pelawa Nabi SAW untuk duduk kat rumah dia. Nabi kata tak apa, termasuklah Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Sebenarnya memang dia tak nak orang jumpa dengan Nabi. Dia kata aku ni lebih hebat sebenarnya. Maka Nabi SAW beritahu, wahai penduduk Madinah, aku letakkan Nabi SAW kata di mana unta aku ni berhenti, di situlah. Di situlah aku akan menetap. Aku akan duduk di situ. Jadi dipendekkan cerita, unta tu pun jalan elok apa semua, sampailah depan rumah satu orang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kan bila berhenti kat situ, maka tahulah Abu Ayyub bahawasanya Nabi SAW akan duduk kat situ. Segeralah Abu Ayyub ambil barang-barang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar untuk Nabi berehat di situ. Ada setengah pendapat kata 7 bulan, setahun, sehinggalah Nabi buat rumah di hadapan rumah Abu Ayyub Ansari, dan di situlah dibina Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Hadirin hadirat rahmati Allah, rupa-rupanya rumah tu rumah yang Abu Ayyub Al-Ansari tu ada kisah. Apa kisahnya? Iaitu itulah rumah pusaka. Rumah pusaka daripada keturunan dia, yang mana rumah tu telah dibeli oleh satu orang raja Yaman. Satu orang raja Yaman di zaman dulu. Dia kata dia tahu, dia baca kitab dia tahu ada Nabi akhir zaman akan datang. Dia kata aku niatkan rumah ni untuk dia. Sebab itulah dengan izin Allah unta tu berhenti di situ, masya-Allah. Sebab tu itu niat kan. Itu sebab dalam satu hadis Nabi, niyatul mukmin khairum min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amal. Sebab tu niat tu macam pergi haji. Maksud niat, kalau kita kata dalam takrif Islam, niat tu berserta dengan amal. Kalau kita kata nak pergi haji kan, kita dah menyimpan, dah ada sikit kat rumah tu, niat lah tu. Tapi kalau setakat saya nak pergi haji ni, menyimpan pun tak ada, apa pun tak ada, maksudnya itu bukan niat, tu baru azam. Baru cakap tak apa, saya baru cakap. Tapi niat tapi jangan kita pakai niat je, niat sampai bila-bila niat kan. Saya dah kumpul tapi tak kumpul ambil tak jadi. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, antara pesanan juga pertama yang dibagi daripada Nabi SAW kepada Hadrat Abu Ayyub Al-Ansari di rumahnya, antaranya apa? Hadis Nabi kata afshus salam wa it'amut ta'am tadkhulul jannata sallu bil laili wan nasu niyam silul arham tadkhulul jannata bisalam. Nabi bersabda kepada Abu Ayyub Al-Ansari, antara nasihat dia untuk kita juga, supaya kita ni sering memberi salam, menyebarkan salam. Afshu ni maksudnya menyebarkan salam, bagi makan, dan hubungkan silaturrahim, kan, bangun malam ketika orang lain sedang tidur, dan masuklah kamu dalam syurga dengan 4 syarat atau 5 syarat tadi, masuk dalam syurga dalam keadaan sejahtera. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah susah payahnya Nabi dan sahabat-sahabat bijah di Madinah, dan akhirnya orang-orang Madinah mereka memuliakan Nabi dan sahabat, mereka terima Nabi dan sahabat, sehingga mereka mengikuti ataupun menyelesaikan apa saja masalah. Mereka dikatakan orang Ansar lah, dan orang yang datang daripada Mekah dipanggil orang Muhajirin, disebabkan adanya hijrah dan nusrah, adanya hijrah daripada orang Muhajirin, adanya nusrah, bantuan daripada orang-orang Ansar. Maka dengan sebab itulah bantuan dalam urusan agama, Allah Ta'ala sebarkan hidayah, Allah Ta'ala amkan hidayah. Ini kita dapat Islam susah payah. Sebab itulah kalau kita zikir, kita baca Quran, kita kena ingat jasa, paling kurang itulah ingat jasa Nabi SAW, ingat jasa sahabat-sahabat. Susah payah. Dan di Madinah, tuan-tuan, dalam sirah mengatakan di Madinah sendiri selama 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun kan. Jadi pada ketika 10 tahun tu hampir 70
70 peperangan dialami oleh sahabat, kan? Dialami oleh sahabat dan Nabi SAW. Peperangan, ghuzwah, apa semua, 70. Jadi sebab tu ulama kata Nabi duduk di Madinah ni dengan sahabat seolah-olah tidur dengan pedang, semata-mata untuk sebarkan agama. Jadi maksudnya selepas beberapa bulan perang, lepas beberapa bulan ada, kita kata ada keperluan agama yang lain, masya-Allah. Susah payah. Jadi memang dengan bermujahadah itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebarkan hidayat. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah perkara yang Nabi SAW amal, yang Nabi SAW buat dalam ketika hijrahnya Nabi SAW. Nabi bina masjid, yang mana masjid lah jantung kepada satu kampung. Kalau kita hari ini masjid kita tak makmur, ulama kata kampung pun akan jadi macam tu. Tempat kita, kawasan kita pun akan jadi macam tu. Sebab apa? Masjid ni adalah jantung. Surau masjid adalah jantung. Jantung kepada kampung tersebut. Baik dan makmurnya masjid dan surau, makmur dan baiklah orang-orang taman, orang-orang kampung tersebut. Allahu Akbar. Begitu juga Nabi SAW mempersaudarakan, dalam hikmah ibrah yang kita boleh ambil, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, sehingga kan Allah Taala iktiraf mereka ni kat Quran lagi, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, kan, walladzina tabauhum bi ihsan. Allah tambah lagi, kita juga yang ada keinginan dan ada upaya untuk mengikut seperti mana apa yang mereka buat, kita pun akan diridai oleh Allah Taala, kan. Sahabat ni dapat declare redha ni kat dunia lagi. Antara sahabat ada yang dah dapat janji syurga, 10 orang sahabat yang dah dijanji asyarah mubasyarah, dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, hadis Nabi bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi dikatakan berhijrah yang sempurna itu apa? Iaitu dia satu orang yang berhijrah ialah berhijrah kepada apa yang Allah Ta'ala larang. Dia tahu, tepuk dada, tanya iman, dia tahu saya buat salah. Tengok kesalahan sendiri, tengok keaiban kita sendiri sama-sama, tuan-tuan. Jangan kita menunding kepada orang lain. Hadirin hadirat rahmati Allah, kita pandang diri kita. Saya banyak lagi kelemahan, saya banyak lagi salah, saya banyak lagi amal yang saya tak buat. Saya zikir saya pun masih lupa, Quran saya pun masih tak khatam, contohnya kan. Sembahyang sunat pun Allahu Akbar, contohnya. Apalagi sembahyang fardu. Jadi kita, kalau kita banyak tengok keburukan kita akan usaha untuk tambah lagi. Sebab itulah tidak ada hasad, dengki kepada orang lain, melainkan dua je. Kepada orang yang Allah bagi dia Quran, mudah baca Quran, dia rasa macam mana nak boleh jadi baca Quran macam orang ni, setiap bulan khatam, setahun 3-4 kali khatam, contohnya. Satu orang yang ada harta, kan, dia dapat infak harta dia di jalan Allah. Macam mana nak jadi orang macam ni? Niat dalam hati. Niat, sebab biasa orang kata apa, angan-angan itu percuma. Betul, yang percuma. Jadi apatah lagi kalau kita berangan-angan untuk jadi orang kaya yang banyak infakkan di jalan Allah. Tapi bukan ada sifat hasad, bukan ada sifat dengki. Dan hadirin hadirat dirahmati Allah, itulah kesimpulan daripada, sebenarnya panjanglah lagi kan tuan-tuan. Ini dah pukul 9 lebih dah. Rasa macam sikit. Jadi tuan-tuan, kita sama-samalah ambil iktibar, kan, masya-Allah. Ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Hakikatnya apa tuan-tuan? Orang yang mengajak kepada kebaikan, dialah yang akan dapat kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang buat kebaikan, orang yang diajak tadi. Jadi dia kena sebarkan kebaikan. Sabiqu bil khairat, bersegera kepada kebaikan, dan dia kena sebarkan kebaikan. Barulah natijah tu akan datang kepada dia. Lebih-lebih lagi, ajak orang pada baik, mendakwahkan orang kepada Allah Ta'ala. Allah sangat suka, kan. Atau lagi kita ada hak, tanggungjawab anak, isteri kita, jiran kita, dan umat seluruh alam, kita sama-sama. Dan terakhir tuan-tuan, insya-Allah kita banyakkanlah selawat pada Nabi, tanda kita cinta pada Nabi. Bila kita dengar, kan, sebab itulah adanya majlis kita sambutan Isra' Mi'raj, Ma'al Hijrah, sambutan Nisfu Sya'ban, itu untuk datangkan lagi semangat kita. Kerana kita sendiri-sendiri mungkin kita lemah, tapi bila ada ramai-ramai, bila dengar muzakarah, dengar perbicaraan iman, perbicaraan amal ini, kita akan datangkan semangat dalam hati kita, kan. Baru kita akan rasa seronok nak buat amal, nak buat ibadat, seronok nak mendekat diri kepada Allah, seronok nak ajak orang buat baik. Jadi kita banyakkanlah selawat pada Nabi. Ulama beritahu selawat ni apa? Ialah amalan yang pasti diterima oleh Allah. Kalau solat, amalan lain mungkin disebabkan kekurangan adab kita ataupun kekurangan amal kita dalam solat tak dapat diterima oleh Allah, ataupun ditolak sikit pahalanya.
Tapi selawat tuan-tuan takkan ditolak. Pasti dan pasti akan diterima oleh Allah. Banyaklah selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi bagi sabda, orang yang paling hampir dengan aku di akhirat ialah orang yang banyak berselawat kepada aku. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang istiqamah. Jadikan kita dengan sebab permulaan tahun ini menjadi orang yang banyak menyebarkan kebaikan. Menjadi asbab orang dapat dekat dengan Allah Ta'ala. Cuba usaha. Tanya diri kita, banyak mana dah sebab kita orang dapat dekat dengan Allah, dan banyak mana dah dengan sebab kita dan orang dapat tinggalkan perintah Allah. Kita tanya diri kita. Jadi mudah-mudahan Allah bagi taufik kita untuk amal dan sampaikan, insya-Allah. Jadi saya minta maaf lah, minta maaf pada para hadirin mungkin ada apa tersalah kata. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik pada kita untuk istiqamah sehingga akhir hayat kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum.